Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Nasional 8 bersama saya Farhatul Asyati Osman. Dan juga saya Ivan Tuh. Berikut paparan utama edisi Sabtu 22 April. Projek berimpak tinggi jamin kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Undang-undang e-sisa rumah dikuatkuasakan tahun depan. Projek pembangunan berimpak tinggi berteraskan rakyat akan terus dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara, khususnya dalam lonjakan lagi sosioekonomi penduduk luar bandar. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, potensi besar projek berkenaan terbukti apabila berjaya menarik pelaburan langsung asing. Projek yang berimpak tinggi inilah meyakinkan pihak pelabur, terutama sekali di Taman Otomotif Pekan, dan akan datang melibatkan kawasan Tanjung Agas untuk melabur, menambahkan pelaburan yang sedia ada, dan ini sudah tentu menguntungkan kita di sini. Dan saya berharap ini memperlihatkan kesungguhan kerajaan kita untuk menentukan kadar pertumbuhan ekonomi di negeri Pahang ini terus berada dan sampai ke tahap yang boleh dikatakan tahap yang boleh membawa kepada perubahan ataupun transformasi yang besar kepada negeri Pahang. Datuk Seri Najib berucap pada majlis penyerahan loji rawatan air LRA Gancung kepada Kerajaan Negeri Pahang di Pekan. Ia diserahkan kepada Pengerusi Jawatan Kuasa Kemudahan Asas dan Alam Sekitar Pahang, Datuk Seri Muhammad Sofi Abdul Razak, mewakili Kerajaan Negeri. Ya, pembinaan loji rawatan air Gancung antara projek di bawah rancangan Malaysia ke-10 melibatkan kos RM255.1 juta. Infrastruktur itu diyakini menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi dan pelaburan wilayah terbabit sekaligus memanfaatkan rakyat. Pembinaan LRA Gancung bermula pada Mac 2014. Ia kini beroperasi sepenuhnya bagi memenuhi keperluan bekalan air bersih untuk kegunaan industri, komersial dan domestik di kawasan Peramu, Pahang Tua dan Kuala Pahang. Loji terbabit mempunyai keupayaan untuk menghasilkan 80 juta liter air terawat setiap hari. What is important is the current capacity of this plant that has been completed is 80 million liters, and it is going to benefit some 16,000 households in this area, and also some 1,700 businesses and investors in Pekan. Rata-rata penduduk menyambut baik fungsinya. Kalau bagi pihak penduduk Pulau Ser mengucap banyak terima kasih kerana atas daya usaha PM untuk membawa satu projek yang saya jalankan besarlah pada saya. Saya rasa bangga dan mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri yang memberi bajet kepada penduduk kampung untuk membina loji yang terbesar ni bagi kemudahan penduduk kampung dan daerah Pekan. LRA Gancung juga mampu meningkatkan jumlah bekalan air bersih ke kawasan pembangunan sedia ada dan pembangunan baharu di Rompin dan Denasi menjelang 2018. Loji ini mampu menghasilkan 80 juta liter air terawat setiap hari dan jumlah ini diyakini mampu untuk menampung keperluan industri dan pengguna di sini untuk tempoh 10 tahun akan datang sehingga tahun 2025. Jasmi Faisal Muda bersama juru kamera Amzali Jamaluddin, Pekan Pahang untuk Berita TV1. Pada majlis merasingan, Perdana Menteri berkata pembangunan modal insan adalah teras yang disifatkan sebagai tiang seri kepada kejayaan negara dan transformasi nasional 2050 atau TN50. Sehubungan itu, rakyat perlu sentiasa merebut peluang untuk memajukan diri dan menetapkan cita-cita pada tahap tertinggi serta tidak mudah berpuas hati dalam memburu kejayaan. Dan inilah yang menjadi hasrat kita kerana
pembangunan modal insan itulah menjadi tiang seri kepada kejayaan negara kita, menjadi tiang seri kepada pengisian transformasi nasional 2050, menjadi tiang seri kepada usaha kita untuk menentukan bahawa setiap keluarga akan menikmati masa depan yang lebih baik lagi. Datuk Seri Najib merasmikan seminar Ibu Bapa dan menyampaikan anugerah kecemerlangan SPM, STPM dan STEM 2016 di Pekan. 203 pelajar cemerlang dalam kawasan Parlimen Pekan menerima hadiah daripada Yayasan Pahang berjumlah RM54,950. Hasrat seorang warga Mas yang terlantar akibat angin Akma untuk bertemu Perdana Menteri tercapai hari ini. Zainuddin Sulong yang tinggal di kampung Teluk Pekan dikunjungi Datuk Seri Najib pagi tadi. Ya, Zainuddin, 83 tahun yang diserang angin Akma 5 tahun lalu, tidak menyangka impiannya menjadi kenyataan. Beliau dan isteri Noriah Muhammad, 62 tahun, dimaklumkan tentang niat Datuk Seri Najib untuk melawatnya minggu lepas. Sebab seorang nombor 1 Malaysia datang ke rumah kita kan. Tak pernah lagi, tak mimpi pun. Tak ada mimpi pun mengatakan boleh Perdana Menteri datang ke rumah kita yang rumah yang seperti ini. Kehadiran pemimpin nombor 1 negara itu sedikit sebanyak memberikan semangat kepada suaminya untuk terus tabah. Zainuddin yang pernah berkhidmat sebagai setiausaha UMNO cawangan Kampung Teluk sekitar tahun 50-an dan 60-an, pernah beberapa kali berjumpa bapa Datuk Seri Najib Allahyarham Tun Razak Husin sewaktu program turun padang ke kawasan kampung. Perdana Menteri turut melawat bekas Ketua UMNO bahagian Indra Mahkota Datuk Faisal Abdullah, 69 tahun, di Medan Tok Sirah, Kuantan. Datuk Faisal menghidap penyakit kencing manis kronik yang menyebabkan tangannya dipotong 3 bulan lalu. Datuk Seri Najib tiba pada pukul 4.30 petang disambut rasa terharu oleh Datuk Faisal yang kini uzur. Dalam kunjungan hampir setengah jam itu, Perdana Menteri turut bertanyakan khabar mengenai perkembangan kesihatan Datuk Faisal. Datuk Faisal Abdullah pernah berkhidmat sebagai setiausaha kerja UMNO Pahang pada tahun 1978 sehingga tahun 2005. Selain itu pernah menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Berserah selama 1 penggal pada 2004 hingga 2008. Undang-undang berkaitan sistem pengurusan sisa buangan elektrik dan elektronik atau e-waste akan dikuatkuasakan sebelum akhir tahun depan. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata perincian berhubung perundangan itu masih di peringkat perbincangan dengan Jabatan Peguam Negara bagi mendapatkan kelulusan memperkenal beberapa peraturan berkaitan perkara itu. Beliau berkata seiring dengan perkembangan teknologi, berlaku peningkatan yang ketara terhadap sisa-sisa barangan elektrik dan elektronik pada setiap isi rumah, khususnya telefon bimbit. Jelasnya sekiranya sistem pengurusan sisa buangan elektrik dan elektronik ini jika tidak dibangunkan segera, mampu memberi implikasi besar terhadap manusia dan alam sekitar. Kita nak memperkenalkan satu sistem untuk mengumpulkan semua perkara daripada kecil handphone yang sebesar ini, tape recorder, hingga ke yang besar, bahkan tadi mainframe pun Datuk ni nak sebut. Mainframe ada dalam pejabat yang besar-besar tu. Kita tu nak pun kalau dah rosak tak boleh ganti lagi, terlalu mahal untuk di repair, kena di dispose of, mana nak simpan. Akhirnya pandang kiri, pandang kanan orang kita kalau tak ada kesedaran mencukupi masuk dalam sampah punya tu, buangan sampah. Jadi ini mendatangkan kesan yang amat buruk pada alam sekitar keseluruhannya. Jadi itulah kita nak memperkenalkan satu dasar, yang kedua undang-undang dan ketiga sistem pengurusannya.
Beliau merasmikan program pengumpulan barangan buangan elektrik dan elektronik isi rumah sempena sambutan Hari Bumi 2017 peringkat kebangsaan di Tangkak, Johor. Turut hadir Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Hamim Samuri dan Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar, Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor Datuk Ayub Rahmat. Pada majlis itu, Parlimen Tangkak mendapat pengiktirafan daripada Malaysia Book of Record atas kejayaan mengumpul sebanyak 36,144 kilogram sisa barangan elektrik dan elektronik isi rumah. Mengulas lanjut katanya, apabila undang-undang ini diperkenal, secara tidak langsung akan mewujudkan industri pengumpulan sisa barangan elektrik dan elektronik sekaligus mewujudkan industri baharu dalam negara. Katanya, Jabatan Alam Sekitar juga sedang bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency bagi memperkemas sistem pengurusan sisa barangan elektrik dan elektronik isi rumah ini. Tiada jangkitan baru wabak sesama burung H5N1 dikesan di Kelantan dalam tempoh 24 hari dan tiada lokasi baru yang disahkan positif sehingga hari ini. Bagaimanapun, langkah pemantauan masih diteruskan. Perkembangan terbaru itu dimaklumkan Jabatan Perkhidmatan Veterinar dalam satu kenyataan media. Operasi pelupusan di 36 lokasi yang disahkan positif juga telah selesai dilaksanakan di 51 premis. Sejumlah 56,953 ekor unggas dan 17,531 telur juga telah dilupuskan. Sejumlah 3,792 sampel diambil daripada 647 pemilik semasa pemantauan. Beberapa langkah tambahan juga dikuatkuasakan termasuk pembasmian kuman di premis yang dijangkiti, kawalan pergerakan dan kuarantin zon jangkitan selama 42 hari. Wabak H5N1 kini sedang dikawal di dalam radius atau lingkungan 30 km dari lokasi Kampung Pulau Tebu yang melibatkan 6 jajahan iaitu Kota Baru, Pasir Mas, Pasir Putih, Tumpat, Tanah Merah dan Bacok. Sementara itu, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ahmad Syabri Cik menjelaskan kementeriannya masih belum boleh mengisytiharkan Kelantan bebas H5N1. Ini kerana tempoh bebas wabak itu baru 24 hari berbanding 60 hari yang ditetapkan standard antarabangsa. Setakat ini saya berpuas hati kerana langkah yang tegas yang kita ambil. Sekatan jalan raya di semua pintu keluar daripada negeri Kelantan dibuat secara tegas, tangkapan dibuat, kesedaran diberikan kepada pengusaha-pengusaha. Datuk Seri Ahmad Syabri bercakap kepada media selepas merasmikan program Jelajah Tani Negaraku bagi Parlimen Pulai di Johor Bahru. Malaysia masih mengalu-alukan maklumat luar termasuk daripada Agensi Pertubuhan Penyelidikan Saintifik dan Perindustrian Commonwealth CSIRO yang boleh membantu misi pencarian pesawat MH370 yang hilang sejak 3 tahun lalu. Beliau mengulas kenyataan saintis CSIRO Dr. David Griffin yang mengumum laporan terbaru First Principles Review yang dikeluarkan Biro Keselamatan Pengangkutan Australia yang mengenal pasti kawasan seluas 25,000 persegi di utara kawasan asal sebagai kawasan kebarangkalian baharu. Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi Misi Pencarian MH370 Datuk Jailani Johari berkata sebarang perkembangan terbaru memerlukan perbincangan antara kerajaan Malaysia, China dan Australia. Apa-apa keputusan kita tahu setakat ini kita memang suspense dulu dan sekiranya kita akan review kemudian dan kita akan maklum kemudian lah. Jadi maknanya apa-apa maklumat di luar sana memang kita welcome, kita alu-alukan dan kita akan kaji. Dan kita akan buat perbincangan antara ketiga-tiga negara iaitu Australia, China dan juga Malaysia. Misi pencarian pesawat malang itu yang membawa 239 penumpang dan anak kapal digantung sejak Januari lalu apabila Malaysia dan Australia menolak cadangan untuk memperluas pencarian ke bahagian utara kawasan pencarian sebelum ini. Sebelum itu, Datuk Jailani yang juga Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia merangkap Ahli Parlimen Hulu Terengganu rasmikan program Negaraku menghubung menyatu di Kampung Basong.
bercakap mengenai program tersebut, beliau berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang membina sebuah menara komunikasi di kampung tersebut untuk kemudahan penduduk. Manakala 10 buah lagi menara komunikasi kawasan sekitar akan dinaik taraf untuk liputan 3G dan 4G yang boleh memanfaatkan penduduk ataupun pengguna berhubung dengan dunia luar dengan lebih efektif. Nasib malam pelajar tahfiz, kedua-dua kaki terpaksa dipotong akibat dirotan. Paparannya seketika nanti. Malaysia satu-satunya negara yang mempunyai sistem pemerintahan beraja yang unik, malah berbeza daripada negara-negara lain. Dalam sistem ini, jawatan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara adalah mengikut giliran setiap 5 tahun dalam kalangan 9 sultan atau raja yang memerintah negeri. Laporannya bersama wartawan Syafiq Syukri Jalil. Yang di-Pertuan Agong merupakan mercu pihak berkuasa negara, piagam utama, perlembagaan serta simbol kenegaraan tertinggi bagi Malaysia. Semua urusan kerajaan persekutuan dijalankan atas nama Seri Paduka Baginda, satu-satunya ungkapan klasik diraja. Dalam perlembagaan persekutuan menyebut yang di-Pertuan Agong tidak dipilih oleh rakyat. Sebaliknya, 9 raja-raja Melayu akan memutuskannya pada mesyuarat Majlis Raja-Raja. Pemilihan itu adalah menurut kaedah yang ditetapkan dalam jadual ketiga perlembagaan dan peraturan-peraturan Majlis Raja-Raja. Kalau dah ada begitu, pusingan kedua ditetapkan oleh perlembagaan ikut kekananan, bukan kekananan naik takhta, tapi kekananan ikut giliran yang utama tu. Kita panggil second cycle lah. Yang ke-1 sepatutnya jadi yang ke-10, yang kedua ke-11 dan seterusnya. Itulah Sultan Kedah. Yang kelima jadi Agong yang ke-14. Penggiliran tu memang ada. Kerajaan yang paling tua sekarang ini ialah Kerajaan Kedah. Kedah sudah wujud lebih kurang abad ke-13. Kemudian baru Melaka, Kesultanan Melaka. Tapi oleh kerana Kesultanan Melaka itu diasaskan oleh Prameswara yang berasal dari kerabat diraja Kerajaan Sriwijaya, ya. Dan Sriwijaya itu ada kaitan dengan Iskandar Zulkarnain. Jadi Kesultanan Melaka dianggap mempunyai daulat yang sangat-sangat tinggi. Walaupun Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, pemilihan yang di-Pertuan Agong yang mula dilaksana ketika negara mencapai kemerdekaan pada 1957 cukup bermakna. Ini kerana ia melambangkan keyakinan rakyat terhadap sistem pemerintahan demokrasi. Malahan dalam pemilihan dilakukan secara undi rahsia. Of course, setiap usaha akan memanggil setiap usaha majlis raja-raja, yakni pemegang jawatan penyimpan mahu besar raja-raja akan memanggilkan mesyuarat majlis raja yang khas. Institusi itu bukan baru wujud, ya. Macam saya kata, Kedah sudah wujud sejak abad ke-13, ya. Jadi dari abad ke-13 dengan beransur-ansur ditambah, ya, beberapa lagi kerajaan sampai 1895 sudah ada 9 kerajaan. Dan 9 kerajaan itu kekal sampai sekarang. Di seluruh dunia mana ada negara macam itu? Tak ada. Jadi sistem itu memang nampak sudah diuji dan begitu berkesan. Apabila Majlis Raja-Raja bersidang untuk memilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong, yang di-Pertuan Negeri tidak perlu hadir. Ini kerana pemilihan dibuat secara undi sulit dan kertas undi ditandakan dengan pen dan dakwat yang sama. Kertas undi itu akan dimasukkan ke dalam peti undi. Yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong
hanya boleh menjalankan tugas rasmi selepas baginda menandatangani sumpah jawatan dalam satu istiadat di hadapan Majlis Raja-Raja. Ia disaksikan oleh Ketua Hakim Negara, Mahkamah Persekutuan dengan ditandatangani 2 orang raja yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja sebagai saksi. Selepas istiadat mengangkat sumpah jawatan berlangsung, yang di Pertuan Agong akan diraikan dalam satu istiadat rasmi iaitu Istiadat Pertabalan. Keteguhan budaya serta tradisi bangsa yang menjadi pemangkin kepada institusi diraja harus kita pertahankan dan perteguhkan. Ini kerana institusi beraja ini memainkan peranan penting dalam menjamin kestabilan Malaysia yang tercinta ini. Rakyat dan raja berpisah tiada. Syafiq Syukri Jalil untuk TV1. Seorang pelajar lelaki sebuah madrasah swasta di Kota Tinggi Johor kehilangan kedua-dua belah kakinya kerana terpaksa dipotong akibat pendarahan dan luka dalaman serta jangkitan kuman. Muhammad Thaqif Amin Muhammad Gaddafi 11 tahun yang kisahnya tular di Facebook sejak semalam menanggung kesakitan di kaki sejak 2 minggu lalu selepas dirotan oleh pembantu warden. Ibu mangsa Felda Wani Ahmad ketika ditemui berkata anak ketiganya itu dimasukkan ke madrasah itu pada 27 Januari dengan rela hati kerana mahu mendalami ilmu Al-Quran dan memasang cita-cita untuk menjadi seorang tahfiz. Di awal sesi pembelajaran, jelasnya Muhammad Thaqif sangat gembira ditempatkan di situ dan membanggakan apabila dia sudah berjaya menghafaz surah Al-Mulk. Namun keadaan bertukar suram apabila anaknya sering meminta kepada keluarga untuk pulang ke rumah kerana takut dirotan oleh pembantu warden setiap malam. Dia kata memang semua kena. Lepas tu saya tanya dia macam mana abang kena. Sebenarnya saya tak boleh bayangkan. Dia nak tunjuk. Dia cakap dalam keadaan sujud mama ada sebat dekat tapak kaki. Saya tanya pakai apa. Dia kata pakai getah pipe. Warna kuning dan warna hijau. Itu yang dia ceritalah pada saya. Kalau dia bohong tu maknanya saya ni pun. Lah saya cakap apa yang dia cakap kan. Kita ni ibu, naluri ibu manalah sampai hati. Lepas tu dia balik tu dia demam on off. Mula demam, sakit satu badan, sakit kaki semua. Lepas tu baik, lepas tu sakit tonsil. Lepas tu sakit tangan. Tangan dia tak bergerak. Sebelum dia kena sakit kaki tu tangan dia dulu jam. Lepas tu urut-urut bagi makan ubatan sakit baik. Lepas tu terus kena kaki. Kaki tu itulah kena yang minggu ni lah. Minggu yang dia masuk ward. Menurut Feldawani, beliau masih menunggu laporan perubatan bagi mengetahui sama ada kejadian yang menimpa anaknya itu adalah kesan daripada hukuman rotan yang dikenakan. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan, Alam Sekitar, Pendidikan dan Penerangan Negeri, Datuk Ayub Rahmat dalam satu kenyataan berkata pelajar itu kini menjalani dialisis. Pelajar itu didapati mempunyai darah beku dan terkena jangkitan kuman hingga melarat ke bahagian buah pinggang dan merosakkan fungsi buah pinggang. Malah darah beku juga berlaku di bahagian tangan. Laporan polis juga telah dibuat berhubung kejadian itu. Ini pula arahan kepada pengetua dan guru besar. Mereka perlu lebih proaktif mengenal pasti guru yang mengalami tekanan atau mempunyai tanda-tanda kemurungan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Mazir Khalid berkata langkah itu perlu bagi memastikan bantuan awal seperti khidmat kaunseling dapat diberi sekaligus mengelak guru daripada bertindak agresif dan membahayakan nyawa warga sekolah khususnya pelajar. Jelas beliau pengetua dan guru besar perlu berbincang dengan pejabat pendidikan daerah PPD andainya terdapat guru yang menghadapi masalah kemurungan dan segera mengambil tindakan sesuai. Bagaimanapun jika pengetua atau guru besar sendiri yang menjadi punca tekanan, guru boleh membuat laporan kepada PPD atau pengarah pendidikan negeri. Dia boleh discuss dengan PPD. PPD boleh bawa benda ni kepada jabatan. Nampak dia ni ada masalah sikit lah. Lepas tu kita tarik dia keluar dulu. Kita letak dia dekat mana-mana dulu. Jangan bagi dia get involved dengan student. Contohnya lah. Mana boleh dibuat. Kalau kita ada sedikit proaktif lah.
Datuk Seri Mazir merasmikan jelajah pendidikan Bumiputra di Kuala Nerang, Kedah. Beliau mengulas insiden seorang murid lelaki tahun 2 yang cedera di kepala sehingga menerima 8 jahitan selepas terkena kerusi kayu yang dibaling guru di sebuah sekolah di Penampang, Sabah semalam. Sejumlah 13,096 saman dikeluarkan dalam tempoh 5 hari selepas pelaksanaan sistem keselamatan kesedaran automatik AWAS dan sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya Kejara 15 April lalu. Ia meliputi 11,556 saman bagi kesalahan memandu melebihi had laju dan 1,540 saman kerana melanggar lampu isyarat merah. Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Datuk Saripudin Kasim berkata, daripada 13,096 jumlah saman itu, tiada mata demerit dikenakan kerana mata demerit hanya akan diberikan selepas kompaun dibayar dan akan dikenakan kepada pemandu dan bukan pemilik kenderaan. Jumlah saman yang banyak itu bukti masih ramai rakyat Malaysia yang sukar untuk mengubah sikap semasa di jalan raya. Tambah Datuk Saripudin, sebanyak 14 kamera sistem penguatkuasaan automatik AES telah dipasang di seluruh negara. Kementerian Pengangkutan akan menambah lagi jumlah kamera selepas ini bagi memudahkan mengesan pengguna yang melakukan kesalahan jalan raya. Masih bersama Nasional 8. Bagi penghuni perumahan strata atau bertingkat, kos penyelenggaraan menjadi cabaran utama. Kerosakan lift, tangki air, kebocoran bumbung, cat bangunan yang sudah luntur antara situasi yang memerlukan kos tinggi untuk dibaik pulih. Segmen Negaraku memaparkan bagaimana tabung penyelenggaraan Satu Malaysia TP1M yang diilhamkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak membantu penduduk terlibat. Laporan Syahril Sarapudin. TP1M mula dilaksanakan Kementerian Wilayah Persekutuan pada 2010 dengan kerajaan memberikan geran sepadan dengan 50% kos dibiayai Persatuan Penduduk. Pada 2012, TP1M dipindahkan kepada Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan bagi membolehkan dana diperluas ke seluruh negara dengan nisbah geran sepadan yang lebih menguntungkan penduduk. Bagi kediaman kos rendah, kerajaan memberi subsidi 90% dan 70% kepada kediaman sederhana rendah. Bermula 2017, bagi kediaman kos rendah, peruntukan penyelenggaraan ditanggung 100% kerajaan. Maklumat Menteri bersetuju. Dah itu okey, tak perlu lagi minta duit kepada penghuni. Jadi kalau lift itu kata 1 juta, kita ganti baru ataupun kita baiki, maka 100% ditanggung oleh kerajaan. Jadi alhamdulillah dalam bajet yang 2017 PM telah umumkan 300 juta yang kita akan berikan keutamaan kepada rumah-rumah flat kos rendah di seluruh negara. Dari tahun 2013 hingga 2016, lebih setengah juta penghuni di 102,000 unit kediaman membabitkan 298 projek perumahan strata menikmati manfaat TP1M dengan melibatkan 111.6 juta ringgit subsidi kerajaan. Jadi dengan pertambahan dana berganda sehingga 300 juta ringgit dalam bajet 2017 khusus untuk TP1M, memberi bayangan lebih banyak projek kediaman kos rendah dan sederhana rendah akan diselenggara. Nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kerajaan kerana dengan projek tabung Satu Malaysia ni lah baru kami berjaya mengecat painting lah this building. Last time about 23 years this building, as old as my second daughter, dia memang tak pernah dicat semula. And so we are really very happy, very blessed that this has happened for us and that we are really enjoying it very much now. And a lot of people were thinking of shifting out regionally because the conditions are so bad. But now that with the painting, I think our prices have gone up. And so we are very happy, especially for the house owners. We're very pleased. Antara skop bantuan yang boleh dipohon merangkumi baik pulih semua kerosakan umum yang membahayakan penghuni. Kita dah telah dapat lift senarai daripada wakil-wakil rakyat, daripada ahli parlimen
yang mana dalam kawasan mereka tu ada rumah kos rendah, rumah flat kos rendah, kita akan sedang dapat senarai dan insyaAllah kita akan laksanakan dengan seberapa segera. Jadi kita harap dengan peruntukan yang diberi untuk pertama kali 300 juta ni sedikit sebanyak untuk langkah pertama ini kita dapat mewujudkan satu kehidupan rakyat yang lebih sejahtera. Penduduk yang perlukan bantuan kos lengkara boleh memanfaatkan tabung penyelenggaraan Satu Malaysia dengan mengajukan permohonan dengan memuat turun borang dari laman web www.kpkt.gov.my. Syarus Rampudin melaporkan. Kesedaran masyarakat terhadap pelakuan jenayah seksual kanak-kanak masih belum pada tahap memuaskan. Malah perbincangan mengenainya dianggap sensitif dalam budaya masyarakat di negara ini. Isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor yang juga penaung Permata berkata, kelewatan atau tiada laporan dibuat kerana ada ibu bapa menganggap jenayah seksual memalukan keluarga atau ingin melindungi pemangsa. Selain itu, mereka merasakan menghadiri prosiding mahkamah yang memakan masa terlalu panjang amat membebankan. Kesan jangka pendek jenayah seksual terhadap kanak-kanak bukan sahaja menyebabkan kecederaan fizikal, malah gangguan psikologi dan emosi. Hakikatnya, kesan jangka pendek jenayah seksual kepada kanak-kanak bukan sahaja menyebabkan kecederaan fizikal, malah merangkumi gangguan psikologi, emosi dan tingkah laku seakan post-traumatic stress disorder ataupun PTSD. Ianya boleh berlarutan sehingga dewasa dan meningkatkan risiko kemurungan, penyalahgunaan dadah, percubaan membunuh diri serta keberengkalian tinggi menjadi pemangsa atau disabitkan dengan jenayah. Datin Sri Rosmah berucap pada pelancaran portal aduan pahangcakna.com di Kuantan, Pahang. Ia bersempena seminar hentikan jenayah seksual kanak-kanak peringkat negeri Pahang. Portal berkenaan sebagai medium kepada masyarakat untuk mendapatkan maklumat mengenai jenayah seksual kanak-kanak dan melaporkan kejadian jenayah itu dengan pantas. Kementerian Dalam Negeri KDN sedang bekerjasama dengan UNHCR untuk menyaring semula pelarian di negara ini dalam tempoh 3 bulan. Justru semua pemegang kad UNHCR diminta tampil untuk memberikan maklumat kepada KDN yang akan mengeluarkan kad khas untuk mereka. Tindakan itu menurut Timbalan Menterinya Datuk Nur Jazlan Mohamad bertujuan memantau pergerakan 150,000 pelarian yang berada di negara ini selain memastikan keselamatan dalam negara. Sekarang ni kad yang dikeluarkan UNHCR itu kita tak terlibat langsung dalam pengeluaran tersebut. Dari segi tapisan ke, dari segi background check ke dan sebagainya, ya. Dan maklumat tersebut pun tidak diserahkan kepada agensi intelijen kita dan sebagainya. Syarikat penerbangan Malindo Air dianugerahkan sijil keanggotaan Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA. Malindo Air diperakui audit keselamatan operasi IATA, sistem yang menilai pengurusan operasi dan kawalan sesebuah syarikat penerbangan. Keanggotaan tersebut membolehkan syarikat penerbangan itu mewujudkan nilai-nilai yang lebih baik dan mencapai lebih banyak kejayaan. Ia juga meletak Malindo Air standing standard penerbangan antarabangsa. IATA kini mempunyai 274 anggota dari 117 negara. Bursa Malaysia dijangka meneruskan aliran peningkatannya minggu depan. Ia bakal didorong kehadiran minat pelabur yang ketara berikutan perkembangan positif di peringkat global.
Pasaran tempatan itu dijangka menyaksikan dagangan aktif selepas kebimbangan mengenai ketegangan politik di Korea Utara dan Syria berakhir. Perkembangan pilihan raya Presiden Perancis serta pengumuman berkaitan pembaharuan cukai Amerika Syarikat dalam masa terdekat akan menjadi antara fokus utama minggu depan. Di peringkat tempatan, pengumuman Hala 7 Transformasi Ekonomi Bumiputra BETR 2.0 akan turut mempengaruhi momentum positif pembelian saham berkaitan Bumiputra. Bagi minggu yang baru berakhir, pasaran saham tempatan mencatat prestasi lebih kukuh. FBM KLCI naik 25.06 mata kepada paras 1,756.05 kepada 1,730.99. Dalam pada itu, ringgit dijangka kekal pada paras 4.40 berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan. Ia berikutan jangkaan kelemahan mata wang negara maju itu serta peningkatan harga komoditi. Kenyataan Presiden Donald Trump yang lebih berminat melihat dolar lemah menyebabkan pelabur mengalihkan minat kepada mata wang pasaran negara sedang pesat membangun termasuk ringgit. Harga minyak mentah global yang lebih kukuh pada sekitar $54 Amerika setong juga mendorong kenaikan ringgit. Bagi minggu yang baru berakhir, ringgit didagangkan bercampur-campur dan berlegar dalam lingkungan 4.396 dan 4.409 berbanding dolar. Ia juga ditutup bercampur-campur berbanding mata wang utama yang lain. Ringgit naik berbanding dolar Singapura kepada 3.146 daripada 3.152 minggu lepas dan meningkat berbanding yen kepada 4.028 daripada 4.045. Unit tempatan itu bagaimanapun lemah berbanding pound Britain kepada 5.625 daripada 5.510 dan merosot berbanding euro pada 4.707 daripada 4.678 minggu lepas. Tumpuan sukan malam ini, Negeri Sembilan Kedah iringi Terengganu ke separuh akhir Piala FA. Juga kejuaraan dunia, kepentingan utama Azizul Hasni Awang. Tiga pasukan mengesahkan layak ke separuh akhir setelah tamat perlawanan suku akhir kedua di venue masing-masing malam semalam. Kedah layak ke separuh akhir dengan agregat 6-2 meski tumpas kepada PKNP 1-0 di Ipoh, Perak. Hasil jaringan tunggal Muhammad Syaril Fikri minit ke-10. Namun jaringan tersebut membuat skuad Lang Merah gagah melangkah ke separuh akhir. Sementara Sarawak gagal manfaat beraksi di laman sendiri apabila tumpas 4-1 kepada Terengganu menerusi sepakan penalti. Meskipun tersentak jaringan awal oleh Issei Farian Morgan Nakajima. Namun Bujang Senang membalas jaringan pada 10 minit terakhir permainan oleh Dimerson Bruno Costa dengan terikat 2-2. Seterusnya mengheret ke masa tambahan dengan dilihat tuan rumah mendominasi perlawanan. Ternyata pada penentuan penalti anak buah Irfan Bakti membuatkan skuad kendalian David Usop gigit jari. Terengganu bakal bertemu Kedah pada perlawanan separuh akhir nanti. Di Paroi Negeri Sembilan, layak ke separuh akhir setelah menumbangkan Sabah dengan agregat 1-0 meskipun terikat seri tanpa jaringan walaupun diasahkan hebat oleh pelawat. Ternyata skuad Hobing Jang Hobing membariskan gandingan import mereka Bruno Suzuki dan Marco Simic merobek gawang Sang Badak, akan tetapi diikat penuh oleh pertahanan mereka. Perlawanan kesudahan terikat seri tanpa jaringan membolehkan Negeri Sembilan bakal bertemu sama ada Pahang atau Johor yang akan bersaing pada Ahad ini di Larkin. Tahniah kepada penerjun negara Pandalela Rinong dan Nodabita Sabri mengakhiri kempen di siri kejohanan terjun dunia di Kanada dengan memenangi satu pingat perak dalam acara platform 10 meter. Pandalela Nodabita bangkit dari tempat kelima selepas 3 terjunan untuk mengumpul 298.80 mata bagi menduduki tempat kedua. Pasangan Cina Ziyajie Ranjian menduduki tempat pertama dengan 336.66 mata, manakala Tonya Koch
Louis Tucson dari Britain menduduki tempat ketiga dengan 298.62 mata. Nur Dabitah digandingkan dengan Pandalela selepas Cheong Jung Hong mengalami kecederaan tulang belakang. Kejohanan itu yang berlangsung dari 21 hingga 23 April merupakan siri terakhir dalam siri terjun dunia FINA bagi tahun ini. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengucapkan tahniah kepada pasangan Pandalela Rinong dan Nur Dabitah Sabri kerana telah mengharumkan nama negara dalam acara 10 meter platform seirama wanita dalam siri terjun dunia FINA keempat di Kanada itu. Menerusi catatan di laman Twitternya, Datuk Seri Najib menyatakan kejayaan kedua-dua atlet itu amat membanggakan negara dan rakyat. Jago taekwondo Son Swefmei dan juara dunia petong Ox Raymond antara bintang yang sama-sama memeriahkan larian baton bangkit bersama KL 2017 di Phnom Penh. Acara julung kali yang semakin hampir ke penghujungnya telah pun menjelajah hampir 80% bandar utama di negara-negara ASEAN. Dan kini giliran Phnom Penh menjadi destinasi 8 daripada 10 bandar utama di ASEAN. Secara keseluruhan, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Dato' M. Sarvanan berpuas hati dengan penganjuran larian baton bangkit bersama bersempena Kuala Lumpur 2017 selepas menjelajah 8 bandar utama di negara-negara ASEAN. The spirit of togetherness. And I believe this is only a beginning. Asia and Southeast Asia, we need more events of this nature to bring us together. And I must appreciate Cambodia for taking a great initiative to organize one of the best. Looking at it, we started from Brunei and we have traveled all the way to Cambodia at the end, and we have 2 more to go. Dato' M. Sarvanan berada di Phnom Penh menyerahkan baton kepada Menteri Pelajaran, Belia dan Sukan Dato' Han Chuan Narong di perkarangan Kedutaan Malaysia. Larian melibatkan jarak 10 km seperti biasa merentasi beberapa lokasi tumpuan dan tarikan pelancong dalam dan luar negara. Turut terlibat dalam larian ini adalah juara dunia cara petong Ox Raymond bersama juara 2 kali 2013 dan 2015 Ke Ling serta juara tahun lalu bagi kategori lelaki Sok Chang Mien bersama 5,000 peserta hingga tiba di perkarangan Stadium Nasional Olimpik. Dato' M. Sarvanan, Duta Malaysia ke Kemboja, Datuk Seri Hassan Malik, Ketua Pegawai Operasi Sekretariat Jawatankuasa Penganjur Malaysia masuk Kuala Lumpur 2017, Datuk Seri Zulkifli Embong antara yang menanti di penamat untuk menyambut kesemua peserta. Baton diserahkan kepada Setiausaha Kementerian Pelajaran, Belia dan Sukan Kemboja, Siam Borak dan diterima oleh Dato' M. Sarvanan sebelum menyerahkan kepada Duta Indonesia ke Kemboja, Pitono Purnomo. តែកម្ពុជារៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាសហប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ដែលនឹងត្រូវរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះដូចគ្នា Larian baton akan diteruskan pada 30 April dan giliran Indonesia pula menjadi destinasi ke-9 sebelum Singapura menutup acara larian baton bersempena KL 2017. Bukan ranking menjadi buruan, sebaliknya kejuaraan dunia lebih penting. Itu merupakan pendirian juara Kirin Dunia 2017 Azizul Hasni Awang ketika ditanya mengenai kedudukan rankingnya ketika ini. Dan menurut beliau dan jurulatihnya John Beasley lebih mengutamakan gelaran juara Kirin Dunia berbanding mengutip mata untuk mengejar ranking teratas. Menduduki ranking pertama selepas memenangi pingat gangsa dalam acara Kiring pada Olimpik di Brazil tahun lepas, Azizul menyatakan percaturannya bersama John Beasley dianggap berjaya apabila muncul juara Kiring dalam kejohanan trek berbasikal dunia 2017 di Hong Kong minggu lalu. The main point saya nak qualify ke World Championship. Memang dah saya qualify. So saya memang spend the whole time dekat Melbourne for training, preparation semua.
Then di World Championship, alhamdulillah saya menang. Kita capai target kita tu. And then that's it lah. Kira World Champion ni higher daripada world ranking kan. Jadi that's it. So probably maybe after this tak sure lagi, mungkin kita akan try to improve ranking apa semua. Tapi at the moment rasanya tak kot. Sebab yang paling susah kalian dapat adalah rainbow ni lah. So yang memang bangga sangat dapatkan rainbow ni. And then the next season, the whole Malaysia dapat tengok saya berlumba dengan rainbow jersey. Itu memang saya punya ultimate goal. Saya rasa semua pelumba-pelumba lain pun memang mempunyai cita-cita yang sama. Beliau ditemui pada sesi bertemu peminat anjuran CIMB di Ibu Negara. Ketika ini, Azizo menduduki ranking keempat dunia dalam kategori Kirin dengan mengutip 2,380 mata. Manakala Muhammad Shah Fiudah Shahrom di ranking kelima dengan 2,200 mata. Azizo Hasniawan kini mengumpul 5 koleksi pingat di kejohanan Kirin dunia, 2 pingat perak tahun 2009-2010, 2 gangsa tahun 2015-2016 dan pingat emas tahun ini. Polis kontingen Melaka akan melancarkan pasukan berbasikal bagi menjaga keselamatan di sekitar negeri itu bulan depan. Inisiatif diambil bagi menjamin keselamatan orang ramai dan pelancong ketika berada di negeri itu. Ketua Polis Melaka Dato' Abdul Jalil Hassan berkata selamanya 15 hingga 20 anggota beruniform akan berbasikal di kawasan tumpuan pelancong dari pukul 10 pagi hingga 10 malam bagi menjaga keselamatan, khasnya pada waktu puncak. Di sinilah kita akan menggunakan berbagai-bagai kaedah pendekatan bagi meyakinkan pelancong-pelancong untuk datang ke negeri Melaka, di mana kita akan memberi satu signal bahawa kehadiran mereka atau mereka datang melancong negeri Melaka adalah selamat dari sebarang sudut jenayah yang mungkin berlaku ke atas mereka. Beliau menyertai program bersama anak-anak yatim sempena Hari Polis di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPKI Keroh. Saudara, Nasional 8 malam berakhir di sini. Dan sempena sambutan Hari Bumi Sedunia, Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim berkenan merasmikan program Live Green, Save Green, inisiatif stesen radio Trace FM. Ya, program dengan kerjasama Jabatan Perhutanan Negeri itu langsung di Taman Eko Rimba Keledang di Ipoh. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia, saksikan bersama.